Kencing manis yang tidak terkawal akan menyebabkan komplikasi. Komplikasi-komplikasi diabetes tidak boleh dipulihkan. Oleh itu, kita perlu cuba untuk mencegah atau memperlahankan proses kerosakan tersebut. Secara umumnya, kencing manis meningkatkan risiko komplikasi berkaitan dengan saluran darah besar dan kecil. Komplikasi yang berkaitan dengan saluran darah kecil termasuk masalah penglihatan, buah pinggang dan saraf. Penyakit kardiovaskular adalah satu komplikasi yang berkaitan dengan jantung dan saluran darah besar. Diabetes meningkatkan risiko komplikasi penyakit kardiovaskular anda sebanyak 3 kali ganda. Serangan jantung dan strok merupakan penyebab utama kematian dalam kalangan pesakit diabetes. Anda boleh mengubah ini dengan mengawal paras gula dalam darah, berhenti merokok, sentiasa bersenam ataupun beriadah, mengamalkan permakanan yang sihat dan mengelakkan pengambilan alkohol yang berlebihan. Dengan mengurangkan HbA1c anda sebanyak 1%, anda boleh mengurangkan risiko serangan jantung sebanyak 14%, strok sebanyak 12% dan penyakit vaskular periferi sebanyak 43%. Tahukah anda bahawa setiap 30 saat di seluruh dunia, seorang pesakit diabetes kehilangan anggota badan? Apa yang menyebabkannya? Mereka yang mempunyai kawalan diabetes yang buruk kehilangan perasaan di kaki mereka dan aliran darah mereka dikurangkan. Akibatnya, mereka tidak dapat merasai sakit walaupun jika kecederaan pada kaki menyebabkan luka. Luka itu akan sembuh dengan buruk disebabkan oleh pengaliran darah yang tidak mencukupi. Jangan risau, ini boleh dielakkan dengan penjagaan kaki harian di rumah dan penilaian kaki tahunan di klinik boleh mengurangkan risiko komplikasi kaki dan amputasi sebanyak 85%. Anda harus mencari bantuan perubatan dengan segera jika anda mengalami kesakitan, sensasi kebas dan perubahan kulit. Pastikan anda juga menjalani penilaian kaki tahunan semasa kunjungan tindak lanjut anda. Adakah anda tahu diabetes merupakan punca utama kebutaan yang boleh dielakkan? Bagaimana ia terjadi? Pengawalan gula darah yang tidak terkawal merosakkan pembuluh darah kecil di dalam mata dan menyebabkan pendarahan dan penglihatan kabur yang boleh menyebabkan kebutaan. Kawalan gula darah adalah sangat penting. Dengan mengurangkan HbA1c anda sebanyak 1%, anda boleh mengurangkan risiko komplikasi mata anda sebanyak 37% dan risiko katarak sebanyak 19%. Pastikan doktor anda memeriksa mata anda termasuk bahagian belakang mata atau dikenali sebagai fundus setiap tahun atau lebih kerap bergantung kepada keadaan kesihatan anda. Carta Snellen digunakan untuk menguji ketajaman visual anda. Ujian ini dapat memberitahu kita penglihatan keseluruhan anda dan berapa baik anda dapat melihat. Penglihatan yang normal adalah 6/6. Selepas itu, kita akan menggunakan kamera fundus untuk melihat ke dalam mata anda dengan memberi tumpuan kepada bahagian belakang mata untuk melihat punca-punca pendarahan, parut atau masalah saraf. Bilakah dan seberapa kerap kita perlu memeriksa mata? Untuk diabetes jenis 2, semasa diagnosis dan setiap tahun jika anda tiada mempunyai sebarang komplikasi mata. Pemantauan yang lebih kerap di antara 3 hingga 6 bulan bagi pesakit yang mempunyai komplikasi mata diabetes. Jika anda mempunyai sebarang gangguan penglihatan secara tiba-tiba atau beransur-ansur, anda perlu memeriksa mata dengan segera. Pemantauan mata sendiri di rumah secara bulanan perlu dilakukan dengan menguji setiap mata secara berasingan. Anda sepatutnya dapat membaca tulisan di surat khabar pada jarak pembacaan yang normal. Sila berjumpa doktor atau pakar mata dengan segera jika anda tidak dapat membaca. Bagi mereka yang memakai kacamata, ia disyorkan untuk memeriksa mata dengan juru optik setiap tahun dan menukar kacamata mengikut keperluan. Tahukah anda bahawa sehingga 40% pesakit diabetes akan mengalami penyakit buah pinggang?
diabetes. menyebabkan 80% daripada penyakit buah pinggang peringkat akhir dan anda mempunyai risiko 10 kali ganda untuk mendapat penyakit buah pinggang peringkat akhir jika anda menghidap Diabetes. Adakah anda tahu bahawa diabetes boleh menyebabkan radang gusi ataupun periodontitis dan kehilangan gigi? Apa yang menyebabkan keadaan ini berlaku? Berbanding dengan pesakit tanpa diabetes, pesakit diabetes mempunyai 3 kali ganda risiko untuk mengalami periodontitis, di mana ia mengakibatkan pembengkakan, kerosakan, penyusutan gusi dan kehilangan gigi. Periodontitis boleh dicegah dengan mengawal gula dalam darah anda, menggosok gigi, membersihkan gigi setiap hari dengan benang gigi dan menjalani pemeriksaan gigi tahunan. Disfungsi seksual atau SD adalah salah satu masalah umum di kalangan pesakit diabetes disebabkan oleh kerosakan pada organ tertentu dan tekanan psikologi. Semua pesakit diabetes yang mengalami disfungsi seksual harus disaring untuk penyakit kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Kesihatan seksual adalah sangat penting tetapi sering diabaikan dalam penjagaan kesihatan pesakit kencing manis. Jangan malu atau bimbang untuk berbincang dengan doktor anda dan menjalani saringan berkala untuk masalah ini juga. Secara umum, anda perlu menjalankan ujian darah untuk HbA1c, kolesterol, fungsi buah pinggang dan hati serta ujian air kencing. Elektrokardiografi ECG, pemeriksaan kaki, Pemeriksaan gigi. Pemeriksaan mata. Saringan disfungsi seksual. sekurang-kurangnya sekali setahun atau lebih kerap jika perlu.